tahun ni, bulan 8 tahun ni dia dah setahun lah, genap setahun. Anniversary yang pertama bersama Prudential BSN Takaful bulan ni. Bolehlah nak potong kek. Okay, so tapi Kak Azmuni ni memang akan share macam mana dengan you all, macam mana dia dalam masa setahun boleh income lebih daripada 3,000. Which is 3,000 tu before 1 year pun. So hari ni kita let's welcome Puan Azmuni to share hari ini. Okay, thank you very much. Saya serahkan pada Kak Azmuni. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nervous. Okay, so saya cerita sikit background saya lah ya. Nampak tak? Okay. Nama Serius? Lama. Okay. Kurusnya. Jangan komen nanti saya remove. Okay, so saya Azmuni binti Muhammad Ali. Saya memasuki perkhidmatan TLDM pada 18 Julai 1997 lah. So 1997 tu korang semua dekat mana? Tengah belajar ke sekolah rendah ke apa? Sekolah rendah. Sekolah rendah. Tadika. SPM. Belum lahir. Sekolah rendah ni. Belajar dah. Belum. Saya memang pada SPM je saya pergi interview. So saya cerita sikit lah jalan cerita je kan. Nak bagi panjang cerita sikit. So saya pergi interview Air Force actually waktu tu sebab iklan keluar first adalah Air Force. So abang saya ada dalam army, so dia tolong saya bawa pergi ke STU Ipoh, Sekolah Tentera Utara Ipoh. So nak jadikan cerita saya dekat bahagian panjang tangan dan kaki. Sebab untuk jadi pilot kan dia ada dia punya panjang tangan berapa, kaki berapa kan. So saya tak lulus kat situ. So disebabkan saya ada abang dalam army tentera darat. So waktu tu dia bagi choice, you nak masuk army ke you nak masuk navy. So waktu tu saya seorang je nak masuk army. Tapi disebabkan kawan-kawan saya yang tak dapat Air Force tu semua nak masuk navy. So saya pun ikut. Ikutlah ceritanya ni. So itulah sejarah macam mana saya boleh masuk navy ni. So saya masuk tahun 1997, saya tauliah pada tahun 1999 lah. So tauliah tu actually kita habis latihan, tamat latihan pada tahun 1999. So first appointment saya, dia kalau junior officer memang standard dia appointment adalah pegawai takbir lah. So saya pegawai takbir dekat stesen komunikasi TLDM Lumut lah. And then jawatan terakhir saya dekat MKN. So saya habiskan perkhidmatan pada 17 Julai 2020 tahun lepas lah. Setelah genap 23 tahun dalam perkhidmatan. Okay. Okay, ni macam comel sikit gambar ni kan. Ni kalau kawan-kawan saya tahu ni marah dia orang. Ini tak rare lagi, ada lagi rare tapi ini je yang saya jumpa. So, saya nak share. Tu. Apa? Mem yang mana satu tu? Tak ada, saya tak ada kat sini. Okay, tu saya cakap kalau kawan-kawan saya tahu ni marah dia orang ni. Okay, kenapa TLDM? So, saya ada beradik 9 orang. Saya anak nombor 5 lah, 4 atas 4 bawah. Saya parents bercerai. So financial straighten lah, memang susah. So saya masuk TLDM sebab saya nak tak nak menyusahkan mak lah. Ni gambar waktu muda belia ni, waktu umur saya ingat 20 kot. 20-20-an lah macam tu. Saya tak nak menyusahkan family lah. So, sebab kalau kita masuk tentera kita dapat allowance. So allowance that time tak ingat lah berapa, 1,000 lebih sikit kot. Adalah 700-800 macam tu lah. So ni gambar-gambar saya lah waktu dalam ni.
tak banyak sebenarnya. Saya bukan macam Nas suka ambil gambar. Saya tak suka ambil gambar. So nak jadikan cerita, ya, tengok yang biru ni, ni perpisahan Balu. Saya ingat dia punya husband, ex anak staff saya, dia meninggal accident. So ni dia daripada Kelang, dia nak move balik kampung lah sebab husband dia dah meninggal kan. Okay. Ni ada yang kenal ke ni? Ni kalau tengok gambar 4 orang ni, kalau mana-mana semua orang tahu siapa kita orang. Ni semua setiausaha bakat. Bakat ni orang menyampah sikit lah. Kalau kita dengar kan dalam perkhidmatan ni. Okay. So ni nak dijadikan cerita permulaan Encik Nasrul kita. Saya time PKP tu saya actually okay, time PKP tu saya dah start cuti bersara lah. So daripada Januari sampai Julai saya dah start cuti. 7 bulan lama tu cuti. So one day ni saya ingat saya scroll Facebook, saya ternampak Nas punya iklan part time and full time. Saya ingat that time BYB lah, BYB. Kita Cip Zaza kita. So saya cakap kat dia, saya nak buat part time lah Nas macam mana. Agent ni biasa. Kalau ada orang berminat je, dia mesti nak terus jumpa. Itu standard kan. Sebab kita tengah panas, so memang dia ajak jumpa. So ni lah pertemuan pertama saya dengan Nas dekat Panamaran ni. Saya cakap kat dia actually, saya nak buat part time. Sebab saya intend nak buka kedai RM2. Itulah kedai RM2. Saya dah survey Muslim produk tu dia punya permulaan tu 50,000 saya ingat, 50,000 all in lah. So saya fikir okey lah, ada duit berhenti semua, 50,000 tu bagi saya okey lah kan. Then dia cakap macam ni dengan saya, why not cuba setahun dulu. Memang saya ingat dia cakap, why not cuba setahun dulu. Saya pun fikir okey lah, bincangan suami kan, okey lah kita cuba setahun dulu kan. Ni gambar sebelah kanan ni first time jumpa ni lah manager Cip Zaza kita. So okay. Tu saya fikir-fikir kenapa saya nak jadi ejen takaful. Sebab saya tengok okay, Cip Zaza ni dia punya husband adalah saya punya junior. Actually Nasrul dan Abi adalah junior saya lah. So saya tengok diorang boleh berjaya tau. Cakap why not? Kenapa tak saya? Kenapa saya sama je saya rasa, tapi mungkin diorang dah start dulu, so kita dah boleh nampak kejayaan diorang kan. So saya percaya yang ejen ni kita punya pendapatan adalah tanpa had. Macam dulu saya kerja Navy tu, kita punya increment setahun. So setahun tu dia based pada pangkat. Kalau you junior officer mungkin naik 80, 100. Tapi you bayangkan nak naik tu ambil masa setahun. Dan bila Nasha ada cerita kat saya, kita punya kenaikan ni boleh buat apa? Hari-hari kita boleh ada kenaikan gaji kita. So inilah kenaikan gaji ni kita yang tentukan. Kita nak gaji kita banyak, kita effort kita lebih lah. Tapi kalau macam dalam perkhidmatan tu, you effort lebih ke, you effort kurang ke, you punya kenaikan gaji tu dah ditetapkan. So macam itulah. Dan bagi saya, hak kenaikan pangkat dalam takaful ni sama rata. Dia tak payah nak bodek lebih ke, nak kipas lebih ke, tak perlu. Macam Nas punya sharing waktu BYB lepas, kalau dalam satu unit tu, pangkat panglima tu seorang je. Tak boleh 2-3 orang. So kalau saya satu batch dengan dia, mungkin kalau advantage pada dia, knowledge dia lebih ke, dia banyak pergi kursus overseas ke, so
hak kenaikan tu kita nampak kepada siapa. Tapi macam ni saya rasa samalah, kenaikan sama rata. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Kalau kau nak lebih, kau buat lebih. Kalau kau rasa kau nak jadi agent forever, kau buat standard kau je lah. Tak perlu nak bodek-bodek. Betul tak? Okey ke? Okey. Okey. So ini nak jadikan cerita apa yang saya buat. Apa yang saya buat selama setahun ni. Saya macam ni je. Saya call orang, saya jumpa orang, saya approach orang. Kalau kita tak ada jumpa orang, macam mana kita nak dapat prospek betul. Ini pusing cycle ni sama je. Saya rasa ejen baru ke ejen lama ke sama je. You tak perlu malu sebab yang nak berjaya tu adalah diri sendiri, betul. Nak tebalkan muka ke tak tebalkan muka ke tu saya rasa bergantung pada diri sendirilah. Tak perlu malu sebab kita nak buat bisnes, kita nak berjaya, kita nak bagi keselesaan pada keluarga kita lah. Ada tak soalan setakat ni? Saya rasa macam slide saya dah nak habis lah sebenarnya. Ada apa-apa soalan tak? Ke belum lagi? Last kali nanti, okey? Okey. Inilah. Kalau tengok ni, pergi jumpa orang. Kalau tengok memang cycle saya Navy lah. Most of them Navy lah sebab keliling saya kan. Tengok dua gambar bawah ni. Dalam kereta pun jadi jumpa. Janji kita jumpa orang. Lepas tu kan time PKP ni kita Zoom je lah. Ada rezeki kita dapat tarik untuk Zoom tu. Sangat-sangat bagus lah sebab Zoom ni macam kita pergi jumpa dia jugalah. Kita boleh conteng-conteng dekat kertas apa semua. Selagi kita nak, kita buat. Kalau tak adalah hasil dia, betul tak? Itulah. So ini yang saya nak share sikit. Pendapatan saya selepas setahun. Ini Julai statement. Boleh tengok kat sini. Sebab kita commission masuk 2 kali kan. Saya tengok next dia tenung tu habis-habis saya punya slip ni. Zoom in nampak. So kalau tengok kat situ betul memang tak tipu. Sebab macam tajuk hari ni pun macam mana nak achieve 3,000 dalam masa setahun. Achievable. Sebenarnya lebih lagi. So ini saya bagi yang inilah yang Julai punya. Okay. So apa dorongan saya? Saya ingat dorongan tu family lah. Sebab macam saya cakap saya dah 23 tahun dalam perkhidmatan. Saya punya basic last pay adalah 7,000. 7,000 23 tahun tau. Boleh bayangkan tak kalau saya buat ejen Takaful ni daripada saya awal 23 tahun dah berapa pendapatan saya sekarang. Sebab setahun saya boleh achieve 3,000. Bayangkanlah. Tapi sebab satu, saya nak dapat balik sebagaimana income lama saya tu. Sebab tu saya usaha untuk family lah, kita nak selesa family kan. Sebab macam saya cakap kenapa saya masuk Navy, saya daripada family susah, tak nak menyusahkan mak saya lah. Tak nak menyusahkan mak saya, tak nak menyusahkan adik-beradik saya. Sebab kalau kita masuk U nanti nak bayar yuran lah, itulah inilah. Masuk Navy ni tak payah, free je. So inilah dorongan saya untuk saya terus buat dalam Takaful ni. So inilah gambar shift wages. So ni introducer dan Abi lah. So sama-sama Navy ni, dan kadang-kadang kalau ada apa-apa yang saya muskil pasal Armed Forces punya macam hari tu pun saya tanya dekat Nash, kalau siapa yang pernah tengok Facebook baru-baru ni kan, yang anggota TUDM tu dia bunuh kawan dia dan dia bunuh diri. So saya tanya kat Nash, kalau macam ni dapat hibah tak? Sebab
senjata api kan. So apa-apa yang keliru ni memang saya rujuk dekat dua orang ni lah. So okay, itu saja sharing saya. Laju juga ni. So ada apa-apa tak? Okay, kita buka page soal soal jawab dulu siapa yang nak bertanya boleh bertanya dekat chatbox ataupun boleh buka kita galakkanlah buka video dan juga suara voice untuk tanya. Tapi kalau tak nak boleh tanya dekat chatbox. Okay. Madi tanya saya, ada tip tak nak kurangkan tebalkan muka? Tip dia senang. Kita nak tebalkan poket kita. Itu saja. Betul tak? Sebab kalau you tak bergerak, macam tu je lah. Saya share sikit. Macam last month saya pernah share kot. Saya call kawan saya yang saya tak pernah kontak. Kita orang satu batch Navy ni. Tapi kita ada dua bahagian lah. Macam kita office Puchong dengan office KL kan. Macam dekat KL tu mungkin lah saya kata saya tak pernah tegur Hasnah. So 23 tahun servis ni memang saya tak pernah tegur dia. Tiba-tiba bila saya dah habis servis, saya call dia. Sebab saya tahu dia ni senyap, baik. So kita call orang baik-baik lah. Kalau dia nak reject pun tak adalah kita sakit hati sangat kan. Then surprise me, dia ambil medical card satu kali dengan saya. Saya waktu nak call tu memanglah tebal sebab kita tak pernah bertegur apa kan. Tiba-tiba kau ni kenapa call aku? Tak jual kowe, mesti jual insurans. Itu orang punya ayat standard sekarang. Tapi bagi saya tak perlu nak tebalkan tak perlu nak malu lah. Tak perlu nak malu. Itu saja. Galakkan saya. You kalau you rasa malu, you tengok balik family you tengok balik anak-anak you, siapa nak bagi makan dekat dia orang, siapa nak bagi kemewahan, bukan mewah lah, kesenangan lah pada dia orang. Tu je lah. Ma'am nak tanya sikit. Nak tanya. Okay, macam mana ma'am nak rasa cepat cepat hilangkan, sebab yalah kalau ikutkan dari segi grade kerajaan tu 48 kan. 48 tu kalau ikutkan level tu dah, kalau dekat satu jabatan tu dah sama ada penolong pengarah ataupun pengarah. Sometimes kita akan rasa macam yalah dekat tempat lama tu kita dah ada satu level. Okay, bila masuk dalam ni kita akan terus jadi ibaratnya macam zero lah. Ibarat macam kita ni rasa macam cadet ataupun dah tak ada apa-apa dah. Pangkat hilang, itu hilang sebab dengan usia dengan tu kan. So macam mana nak atasi semua tu? Sebab biasanya orang akan take time lama nak hilangkan benda tu lah. Kan sometimes kita ada ego, rasa kita punya pangkat dulu kadang terbawa-bawa. So macam mana nak buangkan tu? Dalam masa berapa lama nak buangkan benda tu? Saya ni sebelum saya approach Nash lah, saya pernah cerita dulu, saya jual nasi kukus. Saya jual nasi kukus tepi jalan. Bayangkan saya sepanjang Jan sampai Julai tu, sebelum PKP bulan 3 kan, so bulan 1 sampai bulan 2 tu saya ingat saya jual nasi kukus tepi jalan. Memang saya jadi macam makcik-makcik. Jadi macam makcik-makcik, tak fikirlah Navy tu. Sebab saya nak rasa macam mana susahnya. Kita tahu dekat office tu orang hormat kita. Sebenarnya orang hormat pangkat kita je. Tapi sebab mungkin berniaga tu memang dah saya memang minat, dah ada dalam diri. Sebelum waktu servis pun kalau ada event-event kat dalam, memang saya berniaga. Saya ingat saya pernah jual nasi lemak, bihun sup. Lepas tu actually saya pernah pun buka booth dekat Tesco, dekat luar-luar tu kan. Jual bundle lah, jual barang terpakai lah. Dan
saya nak rasa apa tu start from zero balik. Saya kan saya pergi Jalan Tengah, saya pergi DA dekat IKEA. So saya nak rasa macam mana. Saya memang ego tu saya rasa tak ada kot. Sebab saya nak rasa macam mana starting daripada bawah. Malu tu saya ingat dia macam ni. Saya ingat mula-mula pergi IKEA tu saya Alia dengan Acat ke saya tak ingat. Saya ingat dekat 20 minit, 30 minit kita orang duduk dekat meja tu tau, nak hilangkan nervous tu. Tapi sebenarnya bila dah start approach tu, insyaAllah lah. So memang tolak tepi je lah ego tu. Nak buat apa, pangkat tu bukan boleh bawa dalam kubur pun kan. Itulah. Okay, ada lagi soalan tak pada Kak Azmuni? Okay, kalau tak ada saya nak tanya sikit. Okay, macam mana ya? Okay, dalam masa setahun ni, boleh tak Kak Azmuni share sales method yang Kak Azmuni buat? Sales method tu maksudnya macam mana yelah maksudnya case tu datang pada mana? Macam tu. Paling banyak lah macam tu. Sebab mungkin boleh bagi tip pada yang baru-baru ni kan? Saya admit yang most of my case from saya punya Navy lah, nature market saya contact balik kawan-kawan semua kan. Tapi mungkinlah yang baru nak start ni tanya, cakap mana aku nak dapat kontak, Dia sebenarnya kontak tu banyak je, bersepah je. You tengok dekat Facebook pun banyak je orang tinggalkan nombor phone. Kan? Kita kontak je. Nak buat apa, nak malu kalau dia tak ada, mungkin ada advantage pada kita, tapi kalau dia ada tu bukan rezeki kita lah. Lepas tu saya ada minta referral lah, saya nak cerita sikit. Saya cerita lagi lah. Saya ingat bulan 1 saya start, tengah bulan tak ada kes lagi. Saya pergi office ni, menangis dalam kereta. Menangis dalam kereta sebab hati runsing. Tak ada kes kan. Kita rasa kita dah buat dah, kita dah call dah semua. Tapi belum dapat lagi. Dah nak tengah bulan tau. So memang dia punya risau tu bukan risau lah. Saya pun tak tahu nak describe perasaan tak ada kes tu kan. Lepas tu sampai office saya call kawan saya. Dia bukan kawan Navy lah, kita orang sama-sama main bowling. Saya pun tak tahu macam mana saya call dia. Dia cakap dia dah ada. Saya cakap boleh tak bagi referral kawan-kawan ke. Tu dia cakap kawan-kawan dia macam fikir sikit kan. Saya cakap tak apalah, bagilah adik-beradik ke. Adik-beradik dia terus bagi kakak dia. Dia bagi kakak dia. Saya call kakak dia. Terus buat appointment jam-jam tu juga. Saya pergi kat rumah kakak dia dekat Mantin tau. Bayangkan daripada Puchong ke Mantin tu dekat sejam saya pergi. Diorang memang tengah cari. So memang rezeki saya. Hari tu saya close hibah silang lah, husband and wife. So saya ingat the next day tu saya pergi lagi. Rezeki saya dapat medical card untuk anak dengan saving untuk anak dia. So bagi saya surrounding saya punya prospek lah nature market, lepas tu dengan referral. Lepas tu memang saya rasa ada yang tahu kan, kadang-kadang saya pergi kedai makan ke kedai kucing ke, saya snap gambar orang masuk tu tau. Tapi kita bukannya nak scam ke apa kan. Dan buat call rezeki saya memang adalah dapat saya ingat seorang dia ambil medical card dengan saya, alhamdulillah. So saya rasa kalau orang kata tak ada nama tu tak boleh tak ada nama, mesti ada. Mana-mana tu mesti you jumpalah. You pergi, tapi macam intent saya pergi kedai kucing tu ambil nama, saya fikir barang-barang kucing ni mahal tau. Lepas tu orang yang ada kucing ni dia
dia tu penyayang sikit lah. At least kalau macam saya cakap tadi, kalau dia nak reject tu pun dia tak marah-marah kita lah macam tu. Okay, good tips kan semua. Sebab Kak Asmi ni mostly yang income 3,000 tu setahun ni untuk semua yang baru lah. Mungkin boleh note kat sini, Kak Asmi ni mostly buat daripada natural market. Maksudnya pada yang baru yang nak join kan, baru masuk, ada walaupun baru kontrak ke, baru dapat quote. So kena tengok you punya natural market. Maksudnya kena habiskan natural market tu. Sebab kalau impossible kalau kita macam Kak Asmi sendiri memang dia korek habis. Memang kawan-kawan Levi dia memang memang pergi kan. Sebab setengah kita malu kan. Malu nak pergi kat kawan office lama, malu nak sebab kalau kita tengok surrounding kita pun dah ramai kan. Adik-beradik, orang kata kawan-kawan kan. Kawan satu office pun dah ramai. And then WhatsApp group kita pun ada berapa kan. So sebenarnya kat situ dah boleh menyumbang kepada income kita. Which is kita tahu kan kat sini income kita akan naik setiap, maksudnya kita akan dapat setiap bulan. Sekali je kita buat sale, kita akan dapat setiap bulan. So kalau kita pergi macam market ni, kalau kita tak ambil, orang lain ambil. Kan? Matter of time je. So better kita pergilah. Okay, lepas tu nombor 2 referral. So katakanlah ada kawan-kawan yang dah ambil. Kita tak boleh let go lah. Walaupun macam orang tu dah ambil, kita minta referral. Macam Kak Asmi ni pun buat macam tu, betul tak Kak Asmi ni? Maksudnya kita call kawan kita, dia kata saya dah ada dah semua takaful. Tapi okay baguslah ada, tapi boleh tak kita refer? Boleh tak recommend saya beberapa orang? Sebab kita baru kan, so kita memang kena pergi je, minta je. Yang nombor 3-nya Kak Asmi ni buat, yang itu memang kita panggil call market lah. Memang kita orang semua yang agent ni memang cari market yang stranger. Memang natural market tak cukup. Untuk dapatkan income 3,000, dapatkan income memang tak cukup natural market sahaja. Kan? So kena pergi ke stranger market. Macam Kak Asmi ni contoh yang dia buatnya, yang kita boleh buat lah sekarang. So sekarang PKP kan, orang tulis nama dekat kertas tu, betul tak Kak Asmi ni? So tips yang antara kita boleh ambil, salah satunya itulah yang kertas yang kita orang tulis nama tu, tapi pilihlah kedai-kedai yang macam okey sikit kan, jangan kedai runcit kan, sebab kita berbagai-bagai kat situ. So yang katakanlah macam Kak Asmi ni pilih kedai kucing. So snap je gambar kat situ kan. Tak ada, bukan curi data, tapi kita ikhtiar kan. So kat situ ada nombor phone, ada nama, nombor phone usually. Lepas tu kita boleh call lah. Kat situ kita panggil call calling. Cuba nasib kan. Okay. So adalah antara tips-tips lah yang saya boleh orang kata simpulkan. Yang boleh orang kata kita share, ataupun semua yang macam yang baru-baru, yang baru kontrak, yang baru ni, ataupun kita yang lama ni pun boleh buat juga. Boleh buat, boleh cuba. Okay. Okay, so saya buka lagi Q&A. Madi tanya, share sales strategi. Macam mana tu Madi? Kat sini. Boleh ambil tak Madi? Ji. Tadi dah jawab. Aku dah jawab. Tips nak kurangkan tebal muka. Tadi dah jawab dah tadi. Jawab. Sebab kita nipiskan muka, tebalkan poket. Macam tu lah. Sebab kena ingat macam tu lah. Bila kita nak tebalkan muka, kita kena ingat, oh nanti kalau aku tebalkan muka, poket aku nipis. So kena terbalik kan. Kena terbalik. So kalau nak poket tebal, kena nipiskan muka. Kena ingat macam tu lah dia punya tagline kan. Okay. So ada lagi tak soalan-soalan ataupun yang apa orang kata nak tanya rahsia, macam mana income tu boleh naik cepat kan. Ada tak yang tak tahu lagi income kat Prudential ni macam mana, macam mana kita nak earn income? Ada tak yang tak tahu lagi macam mana kita boleh dapat income, berapa persen commission? Ada tak yang tak tahu? Kak Asmi ni boleh share. Ada tak yang nak tahu macam mana boleh orang kata terkumpul income tu naik, orang kata gradually setiap bulan kan. Ada tak yang nak tahu? Sebab kat sini kita tahu kan macam mana Kak Asmi ni income kat Prudential ni, kalau yang baru-baru lah kan,
kita commission base. Commission base tu maksudnya kita boleh dapat setiap sale yang kita buat every month tu, kita akan dapat bulan tu, contohlah katakanlah kita buat sale bulan ni, commission dia bulan depan. Betul tak Kak Asmini? Kan, sale tu bulan depan. And then bulan satu lagi kita akan dapat lagi sale bulan ni. So bila contohlah kalau kita buat 500 sale bulan ni, RM500, bulan depan kita buat benda yang sama, kita dah dapat RM1,000. That's why lah bila Kak Asmuni konsisten, dia boleh achieve income yang dia nak dalam masa kurang daripada setahun. So tipsnya kat sini lah. Maksudnya tips kat sini untuk siapa yang baru bermula, siapa yang orang kata memang orang kata nak kejar income, tipsnya memang you kena konsisten. Kak Asmini boleh tak share dengan semua berapa average orang yang Kak Asmini close setiap bulan? Berapa orang close setiap bulan? Mungkin orang tak dapat idea untuk commission tu. Tapi mungkin nak cari orang berapa ni nak dapat 3,000 ni. Macam tu. Average Average lah. Maksudnya average. Berapa orang yang Kak Asmini biasa close setiap bulan? Yang paling banyak sikit. Dalam setahun. Saya ingat yang paling tinggi adalah waktu saya achieve TPC 50,000 bulan Mac ke. Dalam berapa orang 13 ke, saya pun tak pastilah. Yang lagi satu that month pula memang rezeki saya, 2 orang dia ambil saving dan dia bayar yearly terus. So memang rezeki lah. So, dia macam Madi tanya ni, tip amalan harian tu saya rasa saya cukup lagi lah buat amalan harian tu. Saya buat yang biasa, basic je. Tapi setengah orang kalau dia memang buat lebih tu, saya percaya rezeki dia insyaAllah memang akan jadi lagi lebih. Betul. Nak tanya? Ya, Lina. Kak As, call kan call yang pad dari pad tu punya ni nombor kan. So ayat dia macam biasa juga, ada tak dia tanya dapat nombor saya ni dari mana Ada tak? Kalau daripada pad tu tak pernah pula orang tanya. Tapi saya ingat yang saya close nombor dekat kedai makan tu, dia tanya saya dapat daripada mana. Saya cakap ada kawan puan yang referkan saya pada puan. Sebab saya share dekat dia kepentingan medical card. So saya tanya dekat dia, ada tak dia rasa kawan-kawan dia yang saya patut share benda ni. So saya cakap dia bagi nombor puan. Tapi taklah, tapi maksud saya kita kena pandai handle lah macam mana. Tapi kalau misalnya kata macam saya time start PKP 3.0 ni memang saya ambil data Navy saja sebab saya cuba tak cakap jujur dengan orang-orang yang saya ambil nombor dekat luar ni lah. So kalau Navy tu memang saya cakap saya pun ex-Navy juga, sebab tu saya ada data tuan. Saya senang je. Tak kisahlah dia junior ke senior ke, memang saya panggil tuan je, senang. Sebab masing-masing pun ada ego dia, sebab masih dah servis, masih pakai uniform, so dia ada pride dia kan. So macam saya ni yang orang dah pencen, kita downgrade je lah kita punya kita punya sikap tu. Macam tu lah. Menjawab soalan tak Arina? Okay tak? Jawab. Thank you. Sebab memang kalau saya contact Navy ni, cakap dapat mana ya nombor saya? Dapat mana ya nombor saya? Saya memang terus cakap je lah, saya memang ada, saya ex-Navy lah, sebab tu saya ada data tuan, macam tu lah. Tak pun saya cakap saya ada nombor tuan dekat dalam handphone saya. Mungkin kita pernah ada pernah bekerjasama macam tu lah lebih kurang. Ni Mahdi ada tanya, Mahdi Bujan, macam mana karakter orang yang mampu bayar full setahun? Boleh share tak kat sini?
Karakter orang yang boleh bayar yearly lah kita panggil. Jadi Dia payment. sebenarnya karakter okay, saya share sikit seorang yang saya dapat referral ni saya minta dekat kawan saya ni referral. So dia bagi 2 nama. Saya contact seorang ni buat appointment saya pergi rumah dia. Bayangkan saya pergi rumah dia, dia dah keluarkan, saya ingat dalam 4 polisi. Saya dah saya cakap tak apalah, niat saya nak share je lah. Satu polisi medical card Prudential, Pru with you, Pru Lady, saving AIA, satu lagi saya tak ingat lah. Tapi memang dia dah keluarkan siap-siap. Lepas tu saya cakap, dia ni padahal dia ada tahu saving AIA tu. Lepas tu saya cakap tak apalah ma'am, cakap saya just nak share je pasal saving plan kita orang. So saya share lah, saya bagi term 30 tahun. Bayangkan umur dia dah 40, so dia akan dapat duit tu 70. Saya macam saya tawakal je untuk share dengan dia. Karakter dia, saya rasa antara karakter dia tu mungkin dia kenal saya, walaupun saya tak kenal dia kenal saya. Mungkin sebab dia ni baik kot. Dia orang-orang baik, orang-orang yang mampu, sebenarnya orang-orang yang malas nak fikir pasal yearly commitment, monthly commitment, tu yang dibayar selepuk tu. Dan saya rasa yang close saya yearly tu dia nak tolong saya lah. Rezeki saya dia nak tolong saya lah. Saya nampak macam tu lah, tapi saya tak tanya lebih-lebih lah kan. Orang nak tolong kita terima je lah kan. Macam tu. Jawab tak Mandi? Lepas tu saya ingat saya ada seorang lagi yang kawan suami saya lah, dia nak ambil hibah untuk wife dia. Saya tahu dia ada duit. Kita tahu dia ada duit. Saya cakap kat dia, tuan nak bayar bulan-bulan ke? Cakap tak bayar bulan-bulan tuan, nanti tuan pening kepala. Cakap, tuan bayar setahun terus lah. Sebab saya ingat setahun dalam 19 something, 2000. Saya confident dia ada je 2000 tu dekat dalam akaun dia kan. So kita ni sikit lah, kita cakap tak bayar tuan. Cakap kan nanti nak fikir bulan-bulan punya ni, tuan potong terus lah setahun. Kita psycho dia lah, psycho. Cakap 2000 je tuan, pejam mata je. Tu dia pun okey je. Macam tu lah. Okey tak? Okay. Tanya sikit Kak As. Untuk yang klien-klien yang awal-awal kan, yang Kak As punya klien awal yang Navy tu, majoriti yang kenal just mutual friend ke ataupun yang memang rapat betul-betul? Awal-awal tu adalah yang betul-betul saya kenal. Oh. Memang kawan baik saya. Yang saya call, diorang ni actually dah ada kesedaran, dah ada medical card. Bagi saya orang yang dah ada medical card, dia akan intend nak ambil hibah, nak ambil saving sebab dia tahu itulah privilege medical card tu. So memang awal-awal dulu family members dan kawan-kawan rapat dalam Navy ni lah. Sebab nanti kan bila kita tak terus contact dia, orang lain yang contact, apa kita rasa? Macam aku ni lambat, macam tu. Saya ada je bila saya call cakap alamak ma'am dah ambil lah bulan lepas, macam tu. So kita yang kita kenal ni memang kita kena cepat-cepat ambil dengan dia. Macam saya buat phone call time-time PKP ni kan, mula-mula memang saya akan tanya medical card dengan hibah saja. Saya tak pergi lebih lah untuk saving ke, belum lagi lah. Sebab bagi saya yang saya approach saving ni
kawan-kawan saya yang rapat lah, sebab saving ni kan complicated sikit kita nak cerita kan. Itulah. So Pablo pun kena Juga. cepat-cepat lah sebab Bagus soalan ni. Saya ramai yang ada soalan daripada Mahadi juga. Bagus soalan ni. Dia ni part of government. Apa tip nak close orang government? Untuk semua. Sebab ramai selalunya kita macam ramai yang jumpa orang government dia cakap dia tak nak medical card sebab government dah cover kan. So and then saving pun tak payahlah, retirement saving tak payahlah ada pencen kan. Bila kita nak cakap pasal retirement saving dia cakap tak apa saya ada pencen. Bila cakap pasal medical card tak apa saya hospital government cover. So Kak Asmuni, apa tips Kak Asmuni cakap pada klien-klien ni? Bila Kak Asmuni close mostly yang government lah kan, government servant lah. Apa tips Kak Asmuni? Ayat-ayat yang boleh kita share. Soalan Mahdi ni memang ini antara rejection yang saya dapat lah. Memang as you know TLD Armed Forces ni dia lagi special sebab kita ada hospital kita. Armed Forces ni ada hospital sendiri. Ada Had Lumut, Had Mizan dekat KL, Camp Terendak. Ini memang special untuk Armed Forces lah. So diorang rasa diorang ni ada special kalau nak masuk cepat. Tapi saya buy idea Cip Subidah hari tu bila saya call one of my prospect, saya cakap kat dia, you tahu tak untuk jantung yang cover hanya IJN dan Hospital Serdang saja. Saya cakap hospital tentera tak cover untuk jantung. Lepas tu saya cakap Hospital Serdang dah jadi hospital COVID, tinggal IJN saja. You rasa chances you nak pergi IJN tu cepat ada tak sekarang, time-time sekarang ni? Lepas tu saya bagi contoh lagi kalau kenapa kita kena ada medical card sendiri. Sebab bila kita ada medical card sendiri, kita boleh pilih private hospital mana yang kita nak pergi. Kita boleh pilih doktor mana yang kita nak untuk sakit-sakit special ni. Sebab you pergi je dekat Pro BSN Navigator tu, you boleh pilih. Cakap you nak tak ada pilihan yang you boleh pilih doktor mana yang nak merawat you. Lepas tu saya ada bagi contoh lah. Memang recently memang jadi macam ni lah. Saya bagi contoh, saya cakap kat dia, tahu tak waktu saya dulu anak pernah demam, dekat Had Mizan tu hanya ada seorang je pediatrik. Nak dijadikan cerita, waktu tu di Pabali pediatrik cuti. So daripada Had Lumut, saya kena pergi pindah ke Hospital Manjung. Saya cakap, so you punya privilege dekat Had tu dah tak ada dah. Compare kalau you pergi dekat luar, you ada medical card yang you boleh pilih. Cakap mana satu yang you nak. Tapi selalunya memang government ni especially dia tight budget lah, tapi orang yang ada kesedaran ni dia tak kisah pun nak put berapa untuk protection diorang. Kita kena bagi hati dia cair sikit lah. Kena bagi contoh-contoh yang ni lah. Lepas tu saya ambil contoh seorang saya close hari tu, ex-boss dekat MKN lah. Dia sebab dia dengar sekarang time COVID ni memang tak boleh, doktor sendiri tanya dia, you nak pergi private ke you nak queue. So memang bila dah 2-3 orang yang cakap dengan dia macam tu, so baru tergerak hati dia untuk ambil medical card lah. Dia kadang-kadang bukan kita ni penyebab untuk dia ambil dengan kita je, sebab kita approach dia. Dia mungkin kesedaran tu dah ada, dah terdetik, tapi tak ada orang approach. Dia tunggu. So bila kita ni maybe at the right time lah kita approach dia. So bagi saya kita approach je siapa saja, tak kira siapa.
bos ke, tak bos ke, you approach je. Rezeki tu kita tak tahu macam mana. Menjawab tak Mandi? Okay, thank you. Terima kasih Kak Suni. Menjawabkan perkongsian tu. Memang tips-tips macam ni yang kita nak sebab kita akan berjumpa dengan ramai orang bermacam-macam objection. Maksudnya salah satu ni lah bila government punya ni kan, government punya orang. Okay, so okay, saya buka kita dah 10.50. Saya buka one last question. One last question lah untuk kita ending. Ada tak yang nak tanya? Rudy tak tanya ni. Okay. Ada Nur Azlin, Amfas ini selalu letak occupation kategori apa? Sebab ada officer yang hanya kerja di office. Kalau kita letak kategori 2, adakah cover bila ditimpa musibah masa training atau operasi? Boleh jawab tak Kak Asmini? Saya rasa kalau cover bila training dan operasi tu memang ada stated siap-siap dekat mana. Dekat dalam polisi dia. Dia sebenarnya bukan tertakluk pada armed forces saja. Kejap saya hari tu saya ada share dekat seorang ni. Okay. Kalau actually time training dengan operasi tu memang tak cover lah, tapi dia sama macam orang luar juga. Bila you buat aktiviti yang bahaya, dia tak cover. Sama je bagi saya. So saya explain dekat dia macam tu lah. Bila you kadang-kadang orang buat stunt terjun daripada terjun udara lah, buat bagi jump ke, itu memang tak cover. So standard. Sama juga macam armed forces ni memang training operasi tak cover. So saya harap saya menjawab soalan Azlin ni. Clear ya Azlin? Boleh ya? Sebab memang ada dalam polisi itself. Bukan armed forces saja, untuk semua orang pun. Apa yang pengecualian tu. So kena take note dekat situ lah. Okay, betul tu. Macam actually kalau dari segi pekerjaan, setiap pekerjaan dia ada exclusion. Maksudnya kalau kerjaan risiko kan, dia memang ada beberapa exclusion lah. Ataupun macam contoh ahli sukan ke, ahli sukan terjun ke apa ke, dia ada exclusion kat situ dari segi insurance lah. So sama juga dengan force ni, untuk pengetahuan semua lah. Okay. So dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir 50 orang. Alhamdulillah. Memang capai lah target kita punya akademi kan. Tadi saya dah cakap, betul tak Kak Asmuni? Saya ada cakap bila tadi 6 orang masuk tadi, saya cakap kita target 50 orang hari ni. Guys yang dengar hari ni. So alhamdulillah kita achieve target kita ngam-ngam. Okay. So terima kasih kepada semua kawan-kawan yang support hari ni. Kita daripada Legacy Academy ni berharaplah supaya perkongsian hari ni mendapat manfaat. Ada last Kak Asmuni, last saya tak boleh ending. Okay. Last dari saya lah. Bagi saya 3,000 setahun tak mustahil. You buat je. Saya suka tahu kalau jumpa budak-budak muda ni, misal kata umur macam baru 21, 20. Saya sangatlah menggalakkan you jangan tinggalkan bisnes ni. Sebab kalau macam saya, mungkinlah you punya kekangan tu, you punya calling nak call siapa tu, tapi you stay. As long as you stay, you punya business akan grow, you punya income pun akan grow. Trust me. Saya 23 tahun servis, basic pay saya 7,000. Sangat sedih lah sebenarnya bila saya dah join dalam ni. Tapi apa pun itu adalah percaturan Allah SWT lah. So
ada pro and con lah. Tapi untuk yang masih muda dalam takaful ni, you stay lah. InsyaAllah you boleh berjaya. Okay, thank you so much. Saya nak last ending lagi. Boleh tak saya invite Cik Sarizul untuk wrap up? Kita punya CEO. Mana ada CEO? Okey, alhamdulillah kan. So terima kasih Hasnah dan juga terima kasih Mem Asmuni lah. So dekat legasi ni kebiasaannya semua kalau yang kenal Puan Asmuni kita panggil dia Mem kan. Sebab Mem Nash selalu dia panggil Mem. Apa benda maksud Mem ni kan? Kita orang pun tak tahu. So jadi benda ni dah terbiasa. Okey, terima kasih sekali lagi Mem atas perkongsian yang sangat-sangat orang kata baiklah untuk kita semua kan, macam mana kita nak bermula kan, bermula daripada dia jumpa bisnes ni kan, macam mana dia buat and then macam mana dia tiap-tiap bulan dia sukses, apa aktiviti-aktiviti yang dia buat, macam mana income dia kan. So jadi saya harap kat sini kita ada 52 orang hari ni kan. So apa yang ilmu yang bagus tadi so kita implement. So mungkin ada apa benda yang kita rasa tak berapa nak bagus, so kita buanglah kan. So jadi yang paling penting ilmu yang kita dapat ni kita terus amalkan. So barulah orang kata kita pun boleh dapat macam Mem Asmuni ni tadi. Okey, so saya sebelum tu saya nak buat promo sikit kan. So jadi untuk yang baru-baru mungkin tak tahu lagi, kita Legacy Academy kita ada satu YouTube channel. So YouTube channel dekat Legacy Group. So type je Legacy Group YouTube channel. So minta semua subscribe, like and share. Subscribe, like and share. Sebab dekat situ kita akan ada perkongsian macam kelas-kelas yang kita buat hari ni. So boleh tengok macam mana cara nak buat presentation. So ada macam-macam program dalam tu boleh tengok kan, dan boleh ambil ilmu-ilmu dekat sana lah. So mungkin ada yang baru join kan. So jadi kita dah kumpulkan semua orang kata training-training yang ada di Legacy. Okey, jadi minta semua ni lah boleh tengok kita punya YouTube. Okey, itu saja dari saya. Hasnah, saya pass back lah kepada Hasnah. Thank you. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Sarizul. Okey, so kalau yang tadi Cik Sarizul cakap untuk YouTube channel kan, semua kalau siapa nak boleh PM lah, siapa nak info dia untuk YouTube channel tu. Sebab kat sana memang kita memang kumpul semua presentation, tips-tips ke sharing daripada practitioner, kita info kat sana. Kita kumpul kat sana. Okey. Okey, dengan itu saya hari ini saya ucapkan terima kasih pada semua. Lepas ni saya fahamkan kita ada lagi satu kelas untuk new part-timer pukul 11 ada bersama Cik Severi. So sekian, terima kasih semua yang datang hari ini. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat pada semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang buruk semua dari kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua.